Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyampaikan kita ke hari ini dan memberikan nyawa, kesempatan masa kepada kita untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pejam-celik dah seminggu kita puasa. 7 hari dah lepas dah berlalu kita berpuasa, dan hari ni hari yang ke-8. Mudah-mudahan seminggu yang berlalu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan sifat al-khauf wa raja' mesti ada dalam jiwa kita, di mana puasa yang lepas kita taklah merasa lega dah seminggu kita puasa, tapi apa yang kita rasakan adalah perasaan takut bahawa Allah tak terima amalan kita, Allah tak terima puasa kita. Dan kesan daripada tu, apa yang akan kita lakukan adalah kita akan semakin memperbaiki puasa kita bermula daripada hari ini sehinggalah ke akhir Ramadan. Dah baca Quran sampai berapa juzuk dah? Dianjurkanlah dah duduk PKP kat rumah, ada kesempatan masa, selalu pagi-pagi kan busy. Pagi-pagi semua orang bersiap-siap nak pergi kerja, lepas tu busy kat tempat kerja. Sekarang duduk kat rumah, ambil kesempatan masa untuk tadarus sama keluarga, dengan anak-anak, dengan suami, dengan semualah yang ada dalam rumah tu, buat tadarus kat rumah. Ini peluang lah. Kalau lah duduk rumah tak kerja pun, tak pergi office pun, kita tak dapat juga khatam Quran, tak tahulah nak suruh duduk mana lagi nak bagi dapat khatam Quran. Agaknya kena duduk dalam gua sampai tak jumpa apa-apa, kan, baru boleh nak khatam Quran. Baik, jadi kita usahakanlah tu yang dapat kita lakukan dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Baik, muka surat 22, muka surat 528. Muka surat 528 kita sampai ke poin yang ke-22. Dikatakanlah, wahai Tuhanku, tambahlah ilmu kepadaku. Dan seorang Muslim tidak akan berhenti pada batas kesempurnaan, kamal sahaja. Bahkan dia akan terus berusaha untuk naik ke darjat kelebihan, iaitu fadl. Oleh kerana ilmu yang bermanfaat adalah lambang kelebihan, maka seseorang Muslim tidak akan merasa puas dengannya. Bagaimana dia merasa puas sedangkan Rasulullah SAW sebagai teladannya telah melaksanakan perintah Tuhannya, di mana Allah telah berfirman kepadanya, dan katakanlah, hai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah padaku akan ilmu. Ini satu doa lah, Rabbi zidni ilman. Kita pun biasa baca juga, kan. Mungkin kalau ingat zaman-zaman sekolah dulu baca juga, kan. Sekarang pun kita baca Rabbi zidni ilman. Allah ajarkan doa ni supaya kita selalu minta ditambahkan Rabbi zidni ilman, atau kalau kita ramai-ramai Rabbi zidna ilman, kan? Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la burikali batawi'in syamsi yawma la azdadu fihi ilman yuqarribuni minallahi azza wa jal. Tiada keberkatan untukku dengan naiknya matahari pada hari yang tidak bertambah padaku ilmu yang boleh mendekatkan aku kepada Allah. Lebih-lebih lagi, kelazatan ilmu adalah akan membawa seseorang untuk menuntut anhumani la yashba'an talibul ilmi wa talibud dunya. Semua jelas, kan? Suara jelas, Baik. Penambahan ilmu mempunyai hubungan dengan taufik daripada Allah. Oleh itu, apabila penuntut ilmu mempunyai tujuan yang baik dan niat yang ikhlas, usaha yang dilakukan hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah demi memelihara agama dan memanfaatkannya untuk manusia, maka Allah akan memudahkannya mendapatkan ilmu dan disediakan jalan-jalannya. Apabila dia mengkaji sesuatu perkara, akan dibukakan kepadanya perkara-perkara yang lain. Apabila dia dapat menguasai satu-satu ilmu, akan dibukakan kepadanya ilmu-ilmu yang lain. Dalam firman Allah disebutkan, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah tidak ada orang yang mahu mengingatnya? Baik, poin ni, poin yang ke-22 ni nak mendidik dan mengajar kita supaya kita ni doa, minta dengan Allah, di samping kita usaha. Baik, ini seiring dengan hari tu yang katanya mungkin hujung video hari tu putus. Baik, saya ulang semula. Yang putus tu adalah usaha. Kita usaha sama dengan, sebab poin tu hampir sama dengan poin yang ni. Kita katakan dalam kita nak mendapatkan ilmu, atau hari tu soalannya macam mana nak mengenali ulama yang benar dengan yang palsu. Baik, usahanya tetap sama konsep, iaitu secara zahir dan batin, secara fizikal dan rohani. Baik, secara fizikal kita dah bincang hari itu. Secara rohani, untuk mengenali seorang alim adalah dengan cara kita doa.
Minta dengan Allah. Allah sahaja yang boleh mempertemukan kita dengan orang yang betul-betul alim. Dan Allah sahaja yang boleh kita katakan yang tempat kita bergantung untuk membenarkan jalan kita ni adalah sebagai jalan yang benar, jalan yang lurus. Baik, jadi dalam konteks sama juga ilmu. Kita minta dengan Allah juga untuk tambahkan ilmu. Bukan semata-mata pergi kelas belajar macam tu je. Tak, kita minta dengan Allah supaya tambahkan ilmu, dan doa yang diajarkan adalah Rabbi zidni ilman. Supaya ilmu yang sampai kepada kita tu adalah ilmu yang manfaat. Kita ingat hari tu kita bincang, kita sebut ilmu kalau tak diamalkan dia bukan ilmu. Dia bukan ilmu dan dia tak ada guna sama sekali. Mati nanti baru kita sedar menyesalnya kita belajar dengan fakta-fakta, pengetahuan-pengetahuan yang sama sekali kita tak usahakan untuk mengamalkan. Semuanya sia-sia. Habis masa kita mengkaji, menyelidik, membaca, buat interview, berbincang, diskusi semua. Itu semua akan termasuk dalam satu bab perbuatan sia-sia. Sebab apa? Sebab semua knowledge, pengetahuan itu sama sekali kita tak masukkan dalam minda dan dalam hati kita, dan sama sekali kita tak ada usaha pun untuk mengamalkan, dan kita tak ada keinginan pun untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Sekadar kita nak tahu saja. Kita akan menyesal lepas mati nanti. Jadi supaya penyesalan tu tak berlaku, maka kita minta pada Allah supaya Allah menjadikan kita ni orang yang berilmu, dengan makna kata apa yang kita belajar tu semua kita amalkan. Jadi sebab tu apa yang kita selalu diskusikan dalam kelas ni, saya suka bawa kepada realiti dan keadaan semasa supaya kita boleh amalkan. Jadi supaya apa yang kita belajar dalam kelas ni bukan semata-mata sekadar fakta-fakta yang kita bincang, lepas tu kita tahu, bila orang tanya kita boleh jawab. Bukan itu. Tapi kita nak supaya apa yang kita bincangkan ni adalah satu yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi kita minta pada Allah satu. Yang keduanya, disebutkan dalam hadis tadi kan, di bawah tu, bahawa Nabi SAW beritahu kepada kita bahawa tidak ada satu hari pun ketika naiknya matahari yang hari itu tak bertambah ilmu. Maka nak kata gini, tak ada keberkatan pada hari yang tak ada bertambah ilmu. Itulah mudahnya kan. Maknanya kalau misal kata hari ni kita bangun tidur, sampai tidur satu ilmu pun tak bertambah. Dan dengan kata lain, ilmu dan juga amal lah. Amal apa pun tak bertambah, ilmu apa pun tak bertambah, maknanya hari kita tu tak ada keberkatan. Jadi maknanya sebab apa disebut kat sini seumpama tu, semacam itu, setahap itu. Sebab bagi kita orang yang beriman, kita orang beriman ni punya konsep usaha, berusaha untuk sentiasa menjadi semakin baik. Orang beriman ni punya fikiran dan perasaan bahawa dia mesti lebih baik daripada semalam. Jadi kita kalau rasa dah okey, dah baik, dah tak jahat, dan kita tak rasa nak baiki lagi diri kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, maknanya kita tak cukup kuat iman kita. Jadi orang beriman ni bukan baik macam tu selama-lamanya, tak. Dia semakin baik. Dia bukan dekat dengan Allah macam tu je, tak. Dia semakin dekat dengan Allah. Semakin hari semakin dekat. Jadi maknanya sekarang ni, bagi orang yang betul-betul sempurna keimanannya, dia akan berusaha bukan hanya berada di tahap kamal. Kamal ni maknanya kesempurnaan, tapi bahkan dia nak berada di tahap fadl. Maknanya dia nak lebih lagi. Lebih maknanya dari segi kedudukan kita di sisi Allah SWT. Sebab tu kalau dari umur 12 tahun kita dah solat 5 waktu, kalau sampai sekarang kita duduk solat 5 waktu juga, maknanya iman kita ada masalah. Solat kita kena bertambah. Kalau kita duduk puasa bulan Ramadan cukup 30 hari, 29 hari daripada sejak umur 7 tahun, dan lepas umur 37 tahun, 47 tahun, 57 tahun masih lagi puasa cukup-cukup sebulan dalam bulan Ramadan, tak ada tambahan, iman kita ada masalah. Ini level lebih sikit lah. Pasal kalau level orang biasa-biasa ni, asalkan puasa cukup, dia okey lah. Tapi kita nak iman yang lebih. Dan di akhirat nanti, orang nak masuk syurga bukan setakat masuk syurga, tapi dia nak masuk syurga duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan tu kita tak boleh main-main dengan amalan kita, dan kita tak boleh beramal sekadar kita kata ini je yang saya mampu, sedangkan kita tak berusaha pun untuk yang lebih baik. Baik.
Dan disebutkan kat sini, kalau betul kita ni adalah penuntut ilmu, yang disebut dalam hadis ni kan, penuntut ilmu yang mengikut jalan ilmu, yang berada di atas jalan ilmu, maka kita tidak akan merasa puas dengan ilmu yang kita ada. Jadi penuntut ilmu ni tak akan puas dengan pergi satu kelas dah tak pergi dah kelas lain, dah dia takkan puas. Ibaratnya kan zaman sekarang kalau buka YouTube tu, orang kalau dah tengok satu channel tu yang best video dia tak akan puas dengan satu tu, dia nak buka lagi. Replay lagi ataupun continue dengan video yang lain. Di zaman PKP ni semua orang tengok video kan. Tinggal lagi video apa yang kita nak tengok. Tu je lah. Jadi sekarang ni sifat penuntut ilmu pun sama. Bila kita ni seorang penuntut ilmu yang sebenar, maka kita tidak akan puas dengan ilmu yang sikit kan. Dia sama dengan sifat pemburu dunia. Jadi ni ada dua golongan yang Nabi SAW sebutkan. Dua golongan yang takkan pernah kenyang. Siapa dia? Pemburu dunia dan pemburu ilmu. Dua pemburu yang takkan pernah kenyang. Maksudnya, kalau pemburu dunia ni, bagilah dunia banyak mana pun kat dia. Bagilah duit banyak mana pun tak pernah cukup. Bagilah makanan banyak mana pun tak pernah cukup. Bagilah barang ke apa, kemewahan banyak mana pun dia takkan cukup. Itulah dia orang yang memburu dunia. Jadi rugi kan? Kita tahu pun kat dunia ni, burulah, kita kejarlah harta sebanyak mana pun, kita takkan dapat semua harta dalam dunia ni. Sebab semua orang ada bahagian masing-masing. Kalau nak semua, memang tak boleh. Tak boleh. Pasal kalau kita ambil semua, harta ni kan maknanya pakaian, makanan, tempat tinggal. Takkan nak ambil rumah satu dunia. Kita nak buat apa? Memang kita takkan dapat. Jadi bila kita kata itu pasti tak dapat, dan juga itu pasti membinasakan dan pasti kita tinggalkan bila kita mati, maka kita beralih kepada satu lagi pemburu yang juga tak akan kenyang sifatnya, iaitu pemburu ilmu. Dan beruntunglah orang yang jadi pemburu ilmu, yang maksudnya bila dia dapat ilmu, dia takkan puas dan dia takkan rasa cukup. Maknanya kalau kita datang kuliah hari ni, kita datang kelas hari ni, kita takkan rasa cukup. Alang-alang pasal kelas ni saya teringat, walaupun sekarang ni kita buat live, buat PKP kan, masing-masing duduk kat rumah masing-masing. Saya tak nampak ni yang depan saya ni duduk bersimpuh ke, bersila ke, terangkang ke, melonjor ke, duduk atas kursi ke, atas meja ke, atas lantai ke, atas katil ke, saya tak tahu. Duduk ke, baring ke, pakai tudung tak pakai tudung, semua saya tak tahu. Pakai baju macam mana saya tak tahu. Ataupun ada yang buka kan, lepas tu masak. Masak bulan Ramadan. Masak nak buat buka puasa, buat kuih-kuih awal-awal ataupun sambil sembang. Saya tak tahu kan. Tapi perlu diingatkan, walaupun kita tak berada dalam majlis ilmu yang rasmi macam kat surau selalu-selalu tu, walaupun dekat rumah, usahakanlah supaya kita tetap menjaga adab dalam majlis ilmu. Jadi apa dia adab-adab ke majlis ilmu? Salah satunya ialah menutup aurat. Sebab ada keberkatan lain tu tak sama. Menutup aurat kalau dapat menghadap kiblat. Kita mulakan tadi dengan doa. Yang tak sempat baca doa, baca je Fatihah. Kemudian berwuduk, atau mandi dan bersihkan diri sebelum datang ke majlis ilmu, walaupun di rumah masing-masing. Baik, tu untuk kita dapatkan pahala sunat. Dan sekaligus bila kita memenuhi adab-adab itu, kita ingat saya pernah sebut sebelum ni kan, macam mana adab-adab menuntut ilmu ni lah yang membantu kita untuk mendapatkan pahala maksimum. Dan juga adab-adab yang kita jaga ni lah yang membuatkan kefahaman kita menjadi baik, yang menyebabkan ilmu kita jadi manfaat, yang memberikan keberkatan dalam ilmu yang kita belajar. Itu yang membezakan kita dengan ulama'-ulama'. Kenapa ulama' belajar dapat banyak, kita belajar dapat sikit? Salah satunya adalah adab kita tak jaga. Adab dalam menuntut ilmu.